Assalamualaikum kepada Sir Aiman. Saya Arif Mirza dari SMP 2 dan 4 orang rakan kongsi saya iaitu Muhammad Dennis, Awangku Muiz, Lukmanul dan Zulham Mizan ingin membuat pembentangan tentang kerja khusus kami. Terlebih dahulu kami mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana telah menyiapkan kami kesihatan dan petunjuk untuk menyiapkan kerja khusus ini. Kerja khusus ini dapat disiapkan hasil daripada idea dan pendapat daripada kami sekumpulan yang bekerjasama menyiapkan kerja khusus ini. Nama syarikat kami ialah Happy Mushroom. Syarikat kami menjual mushroom goreng, enoki dan oyster. Kami menamakan syarikat kami Happy Mushroom kerana mushroom goreng yang kami hidangkan rangup dan lazat yang menyebabkan pelanggan tersenyum apabila menikmatinya. Kami berlima rakan kongsi telah membuat perancangan untuk memulakan perniagaan. Saya teruskan pembentangan ini kepada Zulham Mizan. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Zulham Mizan dari SMP 2. Saya akan membentangkan logo perniagaan kami. Syarikat kami mempunyai logo yang bertemakan produk kami iaitu cendawan goreng. Wajah pada cendawan terlihat gembira kerana kelazatan dan kerangupan cendawan goreng itu. Tangan pada cendawan menggambarkan kekenyangan apabila pelanggan membeli produk kami. Mereka akan merasa kenyang walaupun hanya makan ringan. Seterusnya saya akan membentangkan tentang latar belakang perniagaan kami. Nama perniagaan kami adalah Happy Mushroom. Alamat tempat kami berniaga di Medan Selera Bintulu dan jenis perniagaan yang kami sediakan adalah perniagaan perkongsian. Bentuk perniagaan yang kami sediakan adalah makanan. Kami telah membuat satu akaun di Instagram iaitu Happy Mushroom 41. Modal permulaan kami sebanyak RM2,500 dan sumber pembiayaan kami yang kami dapat melalui rakan kongsi. Itu saja dari saya. Seterusnya saya akan menyerahkan kepada Lukmanul Hakim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Lukmanul Hakim dan hari ini saya akan membentangkan tentang rancangan pentadbiran. Ini adalah carta organisasi kami. Dalam ahli kami mempunyai 5 orang. Arif Mirza sebagai pengurus besar, Awangku Muizuddin sebagai pengurus pentadbiran, Muhammad Dennis bin Muhammad Rashid sebagai pengurus pemasaran, Lukmanul Hakim itu saya sendiri sebagai pengurus operasi dan Muhammad Zulham Mizan sebagai pengurus keuangan. Dan yang kedua, saya akan membentangkan tentang huraian tugas dan tanggungjawab. Bagi jawatan pengurus besar yang diketuai iaitu Arif Mirza, tanggungjawab beliau adalah memimpin dan mengurus aktiviti perniagaan. Yang kedua, memastikan perniagaan berada dalam keadaan tahap kemajuan. Pengurus pentadbiran yang diketuai oleh Awangku Muizuddin, tanggungjawabnya adalah memastikan pentadbiran perniagaan berjalan lancar. Yang kedua, memastikan pekerja dalam keadaan yang terjamin. Pengurus pemasaran yang diketuai oleh Muhammad Dennis bin Muhammad Rashid adalah tanggungjawabnya mengenal pasti sasaran pasaran dan menganalisis permintaan ramai. Yang kedua, mengkaji tentang permintaan orang ramai di kawasan perniagaan. Pengurus operasi Lukmanul Hakim iaitu saya sendiri memastikan operasi pasaran berjalan lancar seperti dirancang. Yang kedua adalah memastikan pengeluaran tepat pada waktunya. Yang terakhir, pengurus keuangan yang diketuai oleh Muhammad Zulham Mizan memastikan wang aliran keluar masuk dalam keadaan baik dan lancar. Yang kedua, mengemas kini akaun dan penyata kewangan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Sir Aiman. Saya Muhammad Dennis bin Muhammad Rashid ingin membentangkan strategi
pemasaran. Strategi pemasaran yang pertama ialah produk. Ini adalah cendawan inoki dan ini pula cendawan oyster. Bagi cendawan inoki, ia memiliki batang yang halus dan bertopi cendawan yang kecil. Cendawan inoki mempunyai rasa manis dan kenyal apabila dikunyah. Cendawan inoki juga memiliki khasiat vitamin C yang baik untuk badan manusia. Bagi cendawan oyster pula, ia berbentuk berbatang lebar dan bertopi cendawan yang besar. Ia mempunyai rasa yang sama seperti cendawan inoki, iaitu manis dan kenyal apabila dikunyah. Cendawan oyster juga memiliki khasiat yang tersendiri, iaitu contohnya menguatkan ingatan, menambah metabolisme badan dan baik untuk kesihatan mata. Bagi strategi pemasaran yang kedua ialah harga. Harga bagi cendawan goreng inoki ialah RM5. Cendawan goreng oyster sama seperti inoki, iaitu RM5. Bagi penambahan sos cili dan mayonis RM1. Dan bagi penambahan cheesy dan mayonis adalah RM2. Kami juga ada melakukan penghantaran hingga ke hadapan rumah. Harga bagi penghantaran adalah RM1 hingga RM3 mengikut jarak penghantaran. Bagi strategi pemasaran yang ketiga pula ialah pengedaran. Kami ada menyediakan penghantaran sehingga ke hadapan rumah bagi pesanan atas talian. Ini dapat memudahkan pelanggan untuk membeli tanpa perlu keluar daripada rumah. Penghantaran yang kami sediakan dijamin menepati waktu penghantaran. Kami juga membuat pembungkusan produk yang mudah dan selamat untuk dibawa atau dihantar kepada pelanggan. Ini adalah page Instagram kami. Yang strategi pemasaran yang keempat pula ialah promosi. Promosi terbagi kepada 3, iaitu hard sell, soft sell dan teaser. Ini adalah menu dan gambar produk kami. Di dalam menu terdapat gambar dan nama cendawan itu dan harga bagi cendawan itu. Yang kedua ialah soft sell. Contoh soft sell kami ialah Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada warga IKM Bintulu. Kami ada menjual cendawan goreng yang rangup dan masih panas. Anda mempunyai 2 pilihan untuk memilih sama ada cendawan oyster atau cendawan inoki. Kami juga menyediakan set combo di dalam menu yang kami sediakan. Jika berminat, sila tekan link yang terdapat di bawah. Ini adalah soft sell kami untuk mempromosi produk kami dan untuk memperkenalkan kepada orang ramai tentang produk kami. Yang ketiga adalah teaser. Kami ada membuat satu video tentang produk kami, iaitu cendawan oyster dan cendawan inoki. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum kepada saya Aiman. Saya Awangku Muizzuddin bin Awangku Azudi dari SFP 2, mewakili kumpulan Demak, ingin mengutarakan tentang aliran wang tunai. Pertama sekali, jumlah penerimaan tunai pada bulan praoperasi kami mendapat sebanyak RM22,594. Pada bulan pertama
sehingga bulan ketiga jumlah penerimaan tunai yang kami dapat pada setiap bulan adalah sebanyak RM15,000. Pada bulan keempat sehingga bulan ke-7 jumlah penerimaan tunai pada setiap bulan yang kami dapat adalah sebanyak RM20,000. Pada bulan ke-8 sehingga bulan 10 jumlah penerimaan tunai pada setiap bulan adalah sebanyak RM25,000. Dan pada bulan 11 dan bulan 12 kami mendapat sebanyak RM30,000 pada setiap bulan. Jumlah penerimaan tunai pada tahun pertama adalah sebanyak RM282,574. Jumlah pada tahun kedua pula adalah sebanyak RM350,000 dan jumlah pada tahun ketiga adalah sebanyak 400. Bayaran tunai pada tahun pertama kami mendapat sebanyak RM173,808. Jumlah pada tahun kedua pula adalah RM179,024 dan pada tahun ketiga kami mendapat sebanyak RM196,882 pada tahun ketiga. Jumlah lebihan pada tahun pertama pula adalah RM108,767. Pada tahun kedua kami mendapat sebanyak RM170,976 dan RM258,118 pada tahun ketiga. Khususnya bagi jumlah pada tahun pertama adalah SIFA. Pada tahun kedua pula adalah RM108,767 dan pada tahun ketiga bagi awal kami mendapat sebanyak RM279,743. Akhir sekali, bagi tahun pertama yang kami dapat adalah sebanyak RM108,767. Pada tahun kedua RM279,743 dan tahun ketiga RM537,861. Seterusnya saya akan mengutangkan tentang anggaran penyerta pendapatan. Pada tahun pertama jumlah perbelanjaan kami adalah sebanyak RM164,813. Pada tahun kedua pula sebanyak RM175,129 dan pada tahun ketiga adalah RM192,987. Untung bersih sebelum cukai pada tahun pertama adalah sebanyak RM95,187 dan pada tahun kedua sebanyak RM174,871 dan pada tahun ketiga kami mendapat RM262,013. Cukai pada tahun pertama hingga tahun ketiga adalah SIFA. Untung bersih selepas cukai pada tahun pertama adalah RM95,187. Pada tahun kedua RM174,871 dan pada tahun ketiga pula adalah RM262,013. Untung bersih terkumpul pada tahun pertama sebanyak
RM95.187 pada tahun kedua pula. Untung usaha yang terkumpul adalah RM270.058 dan akhir sekali pada tahun ketiga kami mendapat RM532.071. Itu sahaja daripada saya. Saya akan serahkan kepada Harith Mirza. Sekian, terima kasih. Hasil kesimpulan daripada kerja khusus ini, kami dapat belajar cara untuk mengira pengurusan gaji dan modal permulaan. Kami juga telah mempelajari cara untuk menentukan anggaran jualan dan anggaran belian untuk mendapat keuntungan. Kami sekumpulan berharap agar dapat meningkatkan dan membangunkan perniagaan kami, seperti meningkatkan anggaran jualan untuk mendapat keuntungan, memperbagai menu baru dan menambah banyakkan gerai jualan serta membuka banyak cawangan. Itu saja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Saya Muhammad Dinis bin Muhammad Rashid ingin menjawab persoalan Saiman, iaitu tentang potensi dan harapan perniagaan. Saya nampak syarikat perniagaan kami dapat melangkah lebih jauh kerana setelah melakukan satu kajian di Google Excel Medic. Dengan membuat kajian itu, kami mempunyai harapan yang tinggi untuk menguasai seluruh negeri di Malaysia. Dan harapan saya pula ialah saya berharap perniagaan kami ini dapat menguasai negeri-negeri di Malaysia ini. Jadi kami dapat berniaga dengan lebih maju. Seterusnya, saya Luqmanul Hakim dan saya ingin menjawab soalan Saiman. Potensi yang saya boleh lihat daripada bisnes kami ialah syarikat kami potensi untuk berkembang dengan lebih maju di masa akan datang, dan harapan saya semoga syarikat kami Megan ini dapat dikenali oleh orang ramai dan dapat dijalankan dengan lebih lancar di masa hadapan. Seterusnya, saya Awangku Muizzuddin ingin menjawab persoalan Saiman. Pada pendapat saya, potensi perniagaan kami pada masa hadapan, saya yakin perniagaan kami pada masa hadapan berpotensi untuk mengeluarkan lebih banyak menu dan produk yang baru. Dan harapan terhadap perniagaan kami adalah saya berharap tidak ada yang mementingkan diri demi merebutkan sesebuah jawatan sehingga berlakunya pecah belah antara satu sama lain yang boleh menyebabkan perniagaan hancur. Terima kasih. Seterusnya, saya Harith Mirza. Pada pendapat saya pula, perniagaan kami berpotensi untuk membuka cawangan di seluruh negeri. Dan harapan saya pula agar perniagaan kami terkenal di seluruh Malaysia. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya Muhammad Zuhar Mizan. Pada pendapat saya, syarikat kami berpotensi untuk mendapat sambutan yang sangat meriah apabila
memulakan perniagaan ini. Dan harapan saya agar sambutan yang ramai ini akan berterusan hingga perniagaan kami bertambah maju. Sekian, terima kasih.